Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga hari ini kita telah bantu seramai 1900-ish orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berkenaan dengan satu senaman. Sebenarnya beberapa senaman kita akan buat, beberapa senaman kita boleh buat untuk kita dapat kawal kita punya sakit lutut. Sakit lutut. Okay, so apa yang kita perlukan, tapi sebelum tu saya nak share dulu saya punya Facebook Live ni kepada saya punya group dalam kita punya Telegram channel dan sebagainya. Alright, Zas. Okay, cun. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live ni? Sorry saya tak nampak nak baca komen daripada jauh, nampak agak kecil sekali tulisan ni kalau saya nak baca. So apa yang saya nak share pada malam ini adalah beberapa senaman yang kita boleh buat, macam mana kita boleh jadikan kita punya lutut kurang sakit melalui senaman yang kita nak tuju. Assalamualaikum Puan Azlina, apa khabar yang baru join Facebook Live kita? Okey, saya nak tanya, ada tak sesiapa dekat sini yang kenal mereka yang sakit lutut? Bila nak berjalan sakit lutut, nak duduk sakit lutut, bangun daripada duduk sakit lutut, daripada duduk antara dua sujud nak bangun berdiri balik sakit lutut, segala-galanya sakitlah, macam tak selesa bergerak. Siapa sini yang kenal macam tu? Boleh tak komen kenal? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni. Assalamualaikum Cik Ros. Dengar tak suara saya? Dengar So that's why kita nak buat live ni malam ini untuk menentukan, untuk membantu kita macam mana kita boleh dapat kawal sikit kita punya sakit lutut. So apa yang kita perlukan adalah kerusi meja makan. Kita hanya perlukan kerusi meja makan. Kalau katakan ada kerusi lebih, kita akan buat kerusi lebih. Saya akan bagi demonstrasi pula macam mana caranya untuk kita gunakan kerusi yang lebih rendah lagi, macam kerusi sofa dan sebagainya. Saya nak kat sofa macam agak jauh, tapi saya akan gunakan saya punya konsol. Kerusi apa tu tak tahu kerusi apa lah. Tapi kerusi tu dia rendah sikit daripada kerusi macam ni. Okey, boleh tak komen dah ready? Kalau dah ready, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sekarang ni, ini adalah gym baru saya. Okay, gym baru saya dekat sini sekarang. So, apa khabar semua yang baru join? Waalaikumsalam Puan Fauzilah Salim dengar. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar semua? Boleh tak tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Waalaikumsalam Puan Azlina. Okey, cara yang pertama yang kita boleh buat, yang paling gila mudah nak mampus, adalah dengan cara kerusi meja makan ni. Saya pusing ke sini sikit. Okey. Cara dia senang, kita jangan kita gunakan tangan, kita fokus 100% kepada kita punya muscle dekat sini. Kita punya peha, kita punya hamstring. Okey, cara dia kita just duduk je. Duduk. Bangun. Macam tu. So bangun duduk tu dalam keadaan kita tak menggunakan tangan untuk support pegang punggung payah. So kita gunakan lutut, kita gunakan kita punya tu saja. Kenapa tahu? Sebab bila kita gunakan muscle kaki, especially muscle kaki, bila kita nak buat, dia sebenarnya sedang membina muscle di bahagian peha dan sedang membantu kita punya mengawal kita punya, bukan mengawal lah, maksudnya macam dia tak berbagi pressure terlalu kuat sangat kepada kita punya lutut sehingga kan kita mungkin akan ada masalah lutut. So that's why kenapa orang ada sakit lutut, disebabkan dia punya tulang tu macam kurang macam terlalu rapat sangat sampai orang kata macam dah tak ada grease. So senaman macam ni memang terbaik untuk kita buat. So kita buat sama-sama, ada kerusi meja makan, ambil sendiri. So cara dia simple, duduk, pastikan badan kita tak terlalu move ke depan sangat sebab kita nak pastikan kita sedang guna muscle dekat sini. Right. Jangan lupa bernafas, kita just bangun duduk dalam keadaan yang sangat movement yang terkawal. Okey. Saya pun sebenarnya sakit lutut juga. Sebab kalau saya main bola, saya punya lutut saya macam terpusing. Ankle saya terpusing, so lutut saya dia tangkap. Macam itulah. So kita just boleh buat movement simple-simple je. Macam mana kita boleh buat? Kita je buat macam ni je. Faham tak? Macam mudah gila kan? Macam baik tak payah ajar benda macam ni. Apa khabar? Hai Puan Nurliza, apa khabar? Kalau senaman cycling elok tak untuk lutut? Cycling tak berapa accurate penggunaan muscle dia tu. Sebab cycling dia banyak gunakan betis. Dia banyaklah gunakan muscle ni juga. Cumanya dia tak menggunakan overall. Antara muscle yang akan kita gunakan untuk menguatkan kita punya lutut
adalah kita punya quadricep, paha kita punya hamstring, kita punya betis, kita punya punggung. So ke semua muscle tu dia macam bertindak balas untuk mengurangkan pressure kepada lutut kita supaya kita tak rasa sakit lutut sangat. Okey. So boleh faham tak pergerakan yang pertama? So kalau katakan kita dah boleh buat macam macam tu, so kita tambahkan sikit pressure dia. So kita namakan dia sebagai progressive overload. Progressive overload tu maksudnya macam mana? Biasa mungkin kita dah boleh buat macam ni. Kita just boleh duduk, bangun, duduk, bangun, dan kita tak mampu lagi nak buat macam squat macam ni. Tak mampu lagi sebabkan kita rasa sakit lagi. So apa yang patut kita buat adalah kita cari satu pemberat. Boleh ambil bantal, boleh ambil anak, boleh ambil apa-apalah, meja makan. Right? So kita ambil pemberat macam ni. Katakanlah saya ambil saya punya plate 3 kilo ni. Saya just pegang macam ni rapat-rapat dekat dada saya. Kemudian saya akan duduk, bangun. Boleh? Duduk, bangun. So dia memberi pressure kepada saya punya paha dan saya punya pergerakan tadi tu. Sebab itulah yang macam mana untuk kita memperkuatkan kita punya muscle. Okey, sekejap. Sebelum saya nak pergi further, saya nak explain sekejap. Pergerakan yang kita nak buat sekarang ni adalah berdasarkan pergerakan harian kita. Okey, contoh pergerakan harian kita tengah buat sekarang ni adalah seperti nak bangun duduk. So kita terus buat bangun duduk. So macam kalau katakan kita nak ke tandas, kita mungkin tengah mencangkung kan, tandas lama-lama tu panas pula kat sini. So panas macam cangkung tu. So katakan itulah sebenarnya movement yang betul untuk kita dapat menguatkan kita punya overall muscle kaki kita. So kalau katakan saya nak buat satu pergerakan, kali ni saya nak buat satu dumbbell. Saya nak tunjuklah saya ada dumbbell baru. Barbell sebenarnya. So saya nak tunjuk kat sini yang saya ada. Okey. Siapa kat sini yang sakit lutut boleh tak komen kalau kenal tak siapa yang sakit lutut? Kalau kenal boleh tak komen kenal, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak tag diorang, bagi share sikit Facebook live ni kepada diorang kan. Share kat Facebook group dan sebagainya. Sebab kesian tau pergerakan harian kita ni terbatas sebabkan kita sakit lutut, menyebabkan kita punya aktiviti pun macam terganggu, solat kita pun tak pernah okey. Jadi apa kita buat? Kita buat senaman mudah macam ni, insya-Allah dia tak memberi kesan on the spot, tetapi cukup berapa kali kita buat, dia akan bagi kesan yang sangat gila positif lah. Okey. So saya nak buka sekejap, saya nak pasang yang ni. Okey. Betul. Nanti saya akan tunjukkan beberapa suplemen yang saya juga ambil dan juga makanan dan juga yang cara saya boleh ambil untuk menjadikan saya punya pergerakan, especially pergerakan saya punya sendi, lutut, ankle, tapak kaki semua, jari-jari semua jadi lebih okey. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Saya nak tunjukkan. Kalau nak tahu nak beli kat mana pun saya akan tunjukkan nak beli kat mana. Shopee pun dia jual sebenarnya, tapi bolehlah saya beritahu kat mana. Saya tunjuk gambar lagi macam mana rupa dia. Okey, alright. So saya nak tunjuk lagi senaman yang sama juga. Saya cuba ketatkan jap dia punya nut dia ni supaya nanti tak tergulit saya punya ni. Okey, kau nak tahu sini lah kawasan rumah saya. Biasa kawasan ni kadang Syarif, Noah naik basikal kat sini, main bola kat sini. Yalah PKP tak boleh main kat luar. Okey. Okey, sekarang kita sudah ada dua plate macam ni. Okey, saya nak baca sikit komen. Hadir dan telah share. Terima kasih kepada semua. Seperti mana kita cakap, kita nak buat senaman untuk mereka yang sakit lutut. Alright. Perempuan elok ke pakai dumbbell tu? Elok je, tak ada masalah. Jangan risau, perempuan kalau pakai dumbbell, dia takkan jadi sador, dia akan jadi fit. Akak kadang-kadang sakit juga, tapi tak terus sangatlah. Okay, tak apa. So, okay, saya pun sama juga. Dah tak sakit sangat dah. Sebab senaman macam ni. So, katakan saya nak buat senaman mudah. Letak macam ni. Tadi saya buat satu plate kan. Saya buat satu plate macam ni. Jangan angkat terlalu berat. Angkat setakat mana kita mampu. So, kita buat senaman yang sama juga. Kita akan duduk. Bangun. Duduk. Bangun. Jangan gunakan tangan untuk support kita. Kalau katakan tak larat juga, bolehlah guna tangan. Tapi macam ni, maksudnya dah stage yang kedua dah. Yang kita boleh buat hari-hari. Untuk kita kuatkan masa di bahagian kaki kita. Okay, itu adalah senaman yang simple juga yang kita boleh buat. Okay, baik. Seterusnya, kita boleh tambahkan plate tu sampai penuh lah. Kalau nak tambah sampai penuh,
Ada satu lagi senaman, cara yang sama juga yang kita boleh buat. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan satu saya punya apa saya ambil, suplemen yang saya ambil. Okey. Okey, untuk yang sakit lutut, saya cadangkan untuk cari something yang mengandungi omega 3 ataupun something yang mengandungi minyak. Macam fish oil, macam saya sekarang ambil black seed oil. Dulu saya ambil fish oil. Fish oil tu memang boleh bantu kita punya sakit-sakit sendi jadi makin okey sikit. Tapi sekarang ni saya dah ambil black seed oil dah sekarang ni. Kita boleh dapat kat Shopee sekarang ni, harga dia RM10. 10 ke RM15 lah lebih kurang. 10 ke RM15 boleh cari dekat Shopee je. Black seed oil kita boleh dapatkan dan insya-Allah benda ni boleh bantu kita mengurangkan rasa sakit-sakit lutut. Keduanya saya amalkan superfood. Memang saya dah amalkan agak lama juga since 2012. Okey. Superfood ni dia boleh bantu saya selain daripada dapat kawal selera makan, dia juga boleh bantu kita punya peredaran darah kita lebih okey. So that's why mereka yang ada masalah kolesterol, kecil manis darah tinggi especially, yang dia punya saluran darah dia terganggu, so ambil superfood juga, campur fish oil, dia punya saluran darah dia akan jadi makin lancar sikit dan menyebabkan apa tahu, menyebabkan kita punya sakit lutut tu akan jadi kurang sikit. So memang terbaik terutamanya kepada mereka yang nak mengurangkan rasa sakit lutut. Of course kena amalkan kami plan, tak amalkan kami plan dia tak jadi. Ini boleh dapat kat Shopee, harga dalam 10 ke RM15 macam tu, sekotak, ada 30 biji. Dan ni pula boleh dapat kat kita orang. So saya nak teruskan kita punya senaman sekarang. Okey. Saya alihkan benda ni. Macam ni? Okey, macam ni. Senaman yang kedua kita boleh buat. Nampak tak? Siapa yang nampak? Boleh tak komen nampak? Okey. Cara dia adalah kita buat nama dia lunges. Yang ni lebih advance sikit lah. Kita buat setakat mana yang kita boleh buat. Jangan paksa diri. Asalkan kita boleh try buat dulu. Sekejap, dengar tak suara saya? Nampak tak gambar ni? Okey, cara dia adalah macam mana kita letakkan kita punya kaki dekat sini. Cuba try buat dulu. Kalau tak boleh buat tak apa. Ini maksud kita tengah buat, kita tengah train satu je kaki kita untuk bangun duduk. Memang sebenarnya terbaik gila nak mampus untuk mereka sakit lutut ni kalau buat senaman macam ni. Okey, kita buat macam ni. Pastikan stable. Keraskan perut kita bila kita nak buat pergerakan ni, sebab perut kita akan menstabilkan kita punya upper body dan lower body supaya dia tak huyung hayang macam ni. Okey? So, cuba adakan dinding untuk kita macam dapat kawal kita punya pergerakan supaya macam tak terjatuh ke semua. Bos. Saya senaman. No. Alright. So, kita buat. So, kita apa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuba try buat. Tak boleh buat dalam-dalam tak apa. Buat setakat mana kita boleh rasa pressure dekat kita punya lutut. Dan kalau rasa macam tak selesa lutut, boleh pakai macam knee support macam ni, knee guard. Dia memang ketat, dia akan kompreskan lutut kita supaya pergerakan yang melibatkan lutut akan jadi lebih firm, lebih confident untuk kita bergerak. Okey. Kaki seterusnya pula. Yang ni kita tak payah buat pemberat. Yang mula-mula tadi tu level 1. Kedua tu level 2. Ini level 3. Okey. Level 3 kalau boleh buat. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. So, point dia dekat sini, lutut kita memang akan rasa macam sakit sikit, tapi cuba try lawan. Sebab dia bukan tengah push kita punya lutut tu. Dia macam bergesek sini sikit. Macam ni, kalau rasa sakit, bermaksud mungkin ada kena dengan kita punya meniscus. Meniscus saya memang ada masalah. Okey, nampak Waalaikumsalam Puan Ros, apa khabar? So itu adalah kita punya senaman yang ketiga, level ketiga yang kita boleh buat. Sekarang level keempat. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Level keempat kita punya senaman, kita pakai dumbbell. Pakai dumbbell seringan mana pun tak apa. Saya memang sarankan ambil adjustable dumbbell. Kalau boleh ambil adjustable dumbbell sebab kita boleh adjust dia punya berat dan lagi jimat. Saya beli satu set dumbbell
macam ni dengan plate sini ada 16 plate macam ni. Ada 2 batang macam ni dan juga ada bar dia, ada juga konektor dan sebagainya. Dapat plug glove segala dalam RM170. Saya beli COD dengan orang. Kalau beli kat Shopee mahal sebab dia nak post barang, sebab barang tu berat 50 kilo. So mahal sikit untuk nilai postage dia. So saya cadangkan kalau ada dekat kawasan masing-masing ada orang jual macam ni yang COD, buat COD je. Dia akan charge dalam extra RM10, RM20 je lah daripada kita hantar guna pos yang mahal. Okay. So tangan, kalau kita nak train kaki kanan, kita pegang dumbbell tangan kanan. Yang ni penting, kita kena tegakkan badan kita, pastikan tangan kita lurus. Untuk saya terangkan, saya pakai tangan kiri dulu sebab saya boleh nampak saya punya bahu, siku dan pergelangan tangan saya selari, bukan macam ni, tak straight. Kita firmkan tangan kita, kemudian kita punya tangan kaki sebelah dia tu, kaki kanan saya sangkut dekat kerusi ni meja makan. Kemudian saya akan turun. Pressure dia memang sakit, memang sedap. Itulah sebenarnya yang buatkan kita punya muscle grow. Jangan lupa ambil protein secukupnya, dan dia juga sebenarnya adalah satu cara untuk kita kurangkan sakit lutut kita. Alright, itulah senam yang keempat kita tunjukkan. Okay. Kita buat dua belah kaki sebab kita tak nak nantikan kaki kita besar sebelah. Lagi haru. Alright. Nampak tak senaman macam tu? Siapa nampak senaman tu? Boleh tak komen nampak? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan komen nampak kalau nampak senaman ni. Waalaikumsalam Puan Nur Asmah. Mat Yudin, apa khabar? Kalau tengah buat lutut rasa sakit, kena teruskan juga ke coach. Teruskan je. Kalau rasa sakit sangat, tak boleh tahan, stop. Kita buat cara yang lebih macam kita yang pakai kerusi ni je, yang kita bangun duduk tu. Tu boleh cukup dah sebenarnya. Okay, right. So itu adalah cara senaman yang keempat. Okay, sekarang ni saya tak nak pakai kerusi ni sekarang. Okay. Nampak tak saya punya kesungguhan nak tunjuk kat korang ni macam mana senaman untuk kurangkan sakit lutut. Ada satu bench macam ni, rendah sikit daripada tadi. Tadi kita punya kerusi meja makan tadi tu tinggi sikit kan. Okay. Kerusi meja makan kita agak tinggi sikit berbanding dengan bench ni. Walaupun tak nampak beza sangat, tapi sebenarnya kita akan terasa bila kita duduk tu, kita punya kedudukan ni macam ke bawah sikit. Kita punya tulang pinggul berbanding dengan lutut kita. Berbanding dengan tadi kerusi tu dia macam atas sikit, kan? So kita ambil kerusi macam tu. Kerusi sofa pun okey, tak masalah sebenarnya. Okey. Apa kita buat? Kita buat senaman yang sama. Okey, kita just bangun, duduk, bangun. Pressure yang sebabkan kita lebih ke bawah lagi tu, dia buatkan kita punya muscle dekat peha ni lebih di-train. Lebih di-train. Selamat malam Puan Ida Osman, apa khabar? Okey, so kita buat lagi sambungan dia. Duduk, bangun. Duduk, bangun. Duduk, bangun. Sama je macam tadi. Kalau katakan rasa macam tambah sikit plate, rapatkan plate ke dada, ataupun kita boleh pegang bantal, kita boleh pegang anak, pegang dia macam kaki dia telunjuk ke bawah tu, kita pegang macam tu kan, pun boleh juga. Ini 3 kilo je, tak berat pun. Okey, 3 kilo ni macam berat anak saya baru lahir. Okey, tujuan kita one and only untuk kita kuatkan muscle dekat kaki kita, itu adalah yang kelima. Boleh faham tak? Yang kelima kita buat sekarang. Dah ada 5 senaman dah kita buat sebenarnya. Okey, seterusnya senaman yang seterusnya. Sekejap, so far boleh follow tak senaman satu persatu, step by step tu? Kalau katakan sakit lutut, jangan terus buat yang macam ni. Jangan terus angkat dumbbell. Buat dulu guna body weight. Okey? Buat dulu guna body weight. Cuba try dulu
Alhamdulillah duduk dan bangun dekat kursi meja makan. Okey. Kemudian barulah kita pakai dumbbell bila dah biasa dah pakai kursi macam tu. Kemudian kalau kita rasa macam dah macam boleh berat lagi, so kita pakai dumbbell yang lebih berat lagi. Kalau katakan kita rasa macam dah tak ada challenging langsung dah, baru kita buat sebelah kaki macam tadi. Okey, macam ni. Kalau first time buat mungkin tak biasa, tapi lama-lama dia akan okey. So sama juga sebelah sini. Semua senaman ni sebenarnya bagus juga untuk perut. Saya je lama tak buat senaman macam ni, so nampaklah buncit sikit. Jangan marah saya. 1, 2, 3, 4. Okey. Mudah kan senaman macam ni kan? Siapa rasa senaman ni mudah? Boleh tak komen mudah tak? Boleh buat perlahan-lahan pun tak apa. Jangan terlalu push sangat. Point Osman, jangan terlalu push. Cuba kita buat secara pace, tetapi keep on challenging kita punya kemampuan. Nanti saya akan terangkan macam mana nak tahu kita punya kemampuan kita dah boleh challenge ke belum. Okey, seterusnya, boleh faham? Siapa sini boleh faham so far pergerakan ni? Siapa sini boleh faham? Jangan terus jump daripada senaman pertama tu kita tak buat lagi, kita tak pernah buat senaman pertama, kita terus jump buat senaman yang ke-6. So itu samanya agak membahayakan. Mudahan agak membahayakan kalau katakan kita skip kita punya step tu, sebab dia akan ganggu overall kita punya kemampuan. Sejak PKP ni tak buat senaman macam ni coach. Tak buat, kita apa, Puan Rosmawati tak buat senaman masa PKP, kita buat sekarang. Saya pun dah lama tak buat sebenarnya. Okey, so itu antaranya. Seterusnya, salah satu cara lagi yang saya boleh suggestkan juga buat adalah apa tahu? Ni. Resistance band. Resistance band ni kita buat, nama dia adalah, saya tak pernah buat senaman macam ni. Saya try dulu buat macam mana. Kita fikir macam nak buat. So kita buat macam mana? Kita buat macam ni lah, senang. Right. Ya. Kita kena guna kita punya imajinasi sikit baru menjadi. Okey. Kita letak kat tepi sana. Kita campak kat sini. Okey. Nampak tak? Kita ada satu macam satu resistance kat sini. So apa kita buat? Kita sangkut kaki kita dan kita cuba lead back sikit, ataupun kita just kunci sikit. Macam tu. Kemudian kita buat apa? Kita just tolak kaki kita. Nampak tak? Siapa sini nampak saya punya pergerakan? Ini pun satu senaman yang mudah juga. Kita boleh jadikan senaman ni sebagai senaman-senaman awal untuk kita kuatkan kaki kita. Nampak tak macam yang saya buat? Siapa sini nampak? Apa saya buat sebenarnya adalah saya ambil resistance band. Okey. Saya ambil resistance band macam ni, harga dia dalam RM20 macam tu lah. Dalam RM20 macam tu, sangkutkan kat kita punya, tak kisahlah, sebenarnya kita boleh je sangkut kat kita punya macam gate kat situ. Kasi ada gate, kan? Ni rumah saya, kan? Ada satu gate kat situ, kita boleh sangkut, kemudian kita boleh macam duduk somewhere dan duduk kat kerusi ke. Dan kita cuba macam tegakkan kaki kita untuk kita kuatkan masa dekat bahagian sini. Tetapi kita pakai resistance band, kita sangkut dekat kita punya apa nama ni? Plate ni. Kemudian saya kuncikan dia macam ni. Kemudian saya sangkut dekat bawah saya punya bench ni. Alright. Regangkan kaki, okey. Kemudian barulah saya akan tegakkan kaki saya seolah-olah saya buat, nama dia adalah leg extension nama dia. Satu senaman nama dia adalah leg extension. Okey, kalau kita boleh macam cari jalan untuk increasekan dia punya intensity, boleh buat macam tu kan. Dia memang terasa lah. Kalau katakan kita boleh faham pergerakan ni, kita nak train muscle dekat peha kita. Alright. Kalau kita duduk atas katil boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah nak duduk atas katil boleh, atas kursi boleh. Semua boleh. Okey. Itu contoh-contoh senaman. Kalau rasa macam tak dapat nak follow, boleh back balik, cuba tengok balik senaman-senaman kita, macam mana saya susun atur apa yang saya ada dekat sini. Ada plate lambat-lambat kat situ, ada bench kat sini, ada kerusi meja makan kat situ.
pun saya boleh gunakan juga untuk improvekan. Kalau letak bantal peluk atas kaki boleh juga kan? Boleh, tak ada masalah. Tengok kemampuan. Kalau rasa macam bantal tu kita boleh angkat, buat bantal dulu. Buat sampai kita mampu buat lebih daripada contohnya 10 kali tanpa henti. Faham tak? Sini, contohnya kan. Saya kena mandi. Peluk. Macam ni. Masalah ramai orang, bila dia macam buat senaman macam resistance band macam ni, especially bila dapat pemberat yang macam sama macam ni kan, katakanlah dia tak ada adjustable. So apa dia buat, bila dia buat senaman, dia akan stop, dia akan teruskan aja buat benda yang sama berulang-ulang kali. Masa dia takkan grow, masa dia akan maintain je. Silap-silap hari bulan dengan nutrition yang salah, masa dia akan drop. Okey, line tak okey, sangkut-sangkut tak apa. Masa dia akan drop kalau katakan dia tak dapat nak macam increasekan dia punya progressive overload tu. Maksud progressive overload tu bukan setakat kita tambahkan berat, kita juga boleh tambahkan berapa kali kita buat, kita juga boleh tambahkan dia punya intensity, yang kita punya kedudukan kita bagi lebih okey. Ultimately, senaman kaki kita ni kalau boleh lah. Okey. Kalau boleh kita boleh buat macam mana? Kalau boleh, kita boleh buat macam mana? Kejap, sebagai contoh. Ini dia punya konektor dia. Saya tunjuk kejap. Macam mana cara kita boleh improve kan kita punya senaman ni. Barulah jadi power sikit. Siapa nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Tengok berapa rak ni. Aduh, sakitnya kaki. Okey. Macam mana caranya untuk kita jadi lebih okey? Ultimately, kita boleh angkat, kita boleh buat squat dengan pemberat yang agak tinggi, yang agak berat juga. Beberapa kilo lagi bagus. Sebenarnya itulah ultimate senaman yang kita nak buat, sebab dia akan train keseluruhan muscle-muscle dekat bahagian perut kita dan ke bawah. Siapa nak tengok boleh tak komen nak tengok, boleh tak bagi saya love, boleh tak share banyak sikit, bagi saya masa untuk saya set up sekejap, untuk saya bagi orang semua nampak macam mana sebenarnya kita boleh buat untuk improvekan kita punya kaki kita. Ya. Nak tengok tak? Boleh tak komen nak tengok? Boleh tak komen kau nak tengok? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook live ni kepada seberapa banyak tempat? Bagi saya masa sikit. Waalaikumsalam Puan Hajah dan Insyirah. Okey. Sekejap ya, saya nak set up sekejap beberapa benda. Puan Miss Nawiyah, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Jamnah, apa khabar? Nak tahu? Okey. Ultimately, untuk kita mengurangkan rasa sakit lutut kita, inilah senaman yang kita patut buat untuk jadikan kita punya lutut kurang sakit. InsyaAllah, yang kita buat senaman macam ni, kita takkan sakit lutut sampai bila-bila. InsyaAllah. Jangan lupa juga makan yang betul. Ambil suplemen seperti fish oil atau sekarang ni black seed oil. Okay. Ada yang tanya mana dapat black seed oil, nanti saya tunjuk. Okay. Sekejap ya, saya tengah setting sekejap. Alright, so kau team. Senang. So, ultimately, kita nak buat apa? Anak ada beli alat tu boleh pinjam guna. Okey, cantik. Ultimately, kita nak macam mana? Kita nak gunakan dumbbell macam ni. Pastikan pergerakan kita tak menjadikan kita jadi injured. Injury untuk buat senaman ni memang sangat-sangat tinggi. Cumanya kita kena faham pergerakan yang akan tak menjadikan kita injured. Cara dia simple adalah, kalau boleh, kalau nak lebih intens lagi, kita jangan letak kat belakang, kita letak kat depan macam ni. Nama dia lah front squat. Okay, lagi baguslah untuk bagi saya. So kita senaman kita macam ni. Kaki kita pastikan kita pointing ke depan, ataupun nak slightly pointing ke sana sikit. Dan kita akan buat senaman macam ni.
Okey. Itulah senaman yang paling patut kita buat untuk kita kurangkan rasa sakit lutut. Senaman-senaman tadi saya tunjukkan tu just macam permulaan je. Permulaan je dia boleh buat sebab benda tu rumah pun ada alat ni, adik ipar punya. So kalau tak ada benda alah tu, coach dah jadi patung. Kalau tak ada benda alah tu, kita boleh guna macam suami kita ke? Tak kisah, kalau tak ada, kita just boleh buat pergerakan macam ni. Macam tu. Macam tu kan? So, memang akan ada sikit rasa sakit lutut. Jangan risau, itu adalah macam tempias-tempias daripada sakit lutut. Sebab pergerakan macam tadi tu, sepatutnya tak sakit. Melainkan kalau kita twist, kita punya lutut, baru sakit. So, kalau nak jadi lebih okey lagi, kurang rasa sakit lutut, dapatkan ni. Bukan beli daripada saya, boleh dapatkan ni daripada Shopee. Search nama Black Seed Oil. Ini adalah Black Seed Oil ni adalah macam habatus sauda. Dulu saya ambil fish oil, okey. Tak nak kena batu bumbu boleh juga. Dulu saya pakai fish oil. Tapi bila saya jumpa ada orang supply Black Seed Oil, mula saya dapat benda ni free daripada saya punya supplier, tapi supplier saya jual mahal gila nak mampus. So saya terus sailang supplier saya cari supplier lain. Dan sekali saya jumpa kat Shopee je, RM10. Ada 30 biji. Habatus sauda. Habatus sauda adalah bentuk minyak, dia cold press jadi minyak, so kita ambil memang bagus. Untuk kita punya sakit sendi, peredaran darah, memang terbaik kepada mereka yang ada sakit-sakit seperti kecil manis, darah tinggi, kolesterol, sakit sendi-sendi sebagainya. Dapatkan ni kalau rasa nak kurangkan sakit lutut tu. So benda ni dia boleh dapat kat Shopee. Harga dalam RM10 ke RM15 bergantung kepada kedai mana lah. Dan ambil. Keduanya, saya juga amalkan superfood. Sebab superfood ni dia mengandungi omega 3 daripada alpha linoleic acid. Black seed oil, betul. Black seed oil, betul Puan Miss Najwa. Puan Miss Nawiyah. Superfood ni pula dia boleh bantu saya, selain dia boleh kawal selera makan, dia juga boleh bantu saya melancarkan peredaran darah. So that's why ada student kita yang ambil superfood ni daripada asalnya dia ada masalah kolesterol, tekanan darah tinggi, kecil manis, jadi semakin okey sebabkan badan kita mampu menghantar kita punya antibody kepada keseluruhan tubuh badan kita sampai dia boleh jadi lebih sihat, lebih okey. So let's say kalau katakan ada dekat sini yang macam nak tahu apa tu, boleh pinjam, kena pinjam anak jiran. Pun boleh juga pinjam anak jiran. Okey, let's say kalau katakan nak jadi lebih mudah nampak kesan penurunan berat badan, saya memang sarankan untuk dapatkan meal plan daripada kita dulu. Itulah benda kunci yang paling gila utama. Bila kita dapatkan meal plan, baru saya akan susun makanan apa yang sesuai untuk diri kita, suplemen apa yang sesuai untuk diri kita, suplemen apa yang tak sesuai. Kadang-kadang ada orang tak sesuai ambil superfood sebab superfood ni dia ada sedikit macam dia akan bagi gangguan kepada perut, terutamanya kepada mereka yang ada masalah tekanan darah lah. Masalah seperti macam gastrik dan sebagainya. Mungkin juga ada orang tu dia ada masalah seperti macam alergi kepada kekacang. So memang saya tak sarankan untuk ambil superfood. So kalau katakan nak dapatkan, saya cadangkan dapatkan meal plan dulu. Sebab walaupun kita ambil suplemen macam mana punya power sekalipun, mahal gila nak mampus, kita boleh beli dekat mana-mana, overseas ke, langit ketujuh ke. Tetapi kalau kita tak jaga makan, dia tak jadi. Siapa sini faham? So meal plan tu memang sangat gila membantu kepada mereka yang berminat tahu. Akak baru lagi kena senaman ringan. Buat senaman ringan dulu, jangan paksa diri. InsyaAllah slowly kita akan nampak kesan penurunan berat badan dan juga kesan jadi kurangkan sakit lutut tu dalam masa yang singkat. Cuba try. Saya memang sarankan juga untuk ambil ni. Memang terbaik. Saya dah cuba sebulan, sakit lutut saya lepas dah lama tak bersenam, kurang sakit. Alright, faham So saya nak sambung bersenam. Sepatutnya pagi tadi saya nak bersenam tapi saya tak jadi. So saya nak sambung balik senaman. So again saya dah letakkan kat pin komen tu kalau nak dapatkan meal plan. So kalau nak tanya dekat mana nak dapatkan Black Seed Oil, search dekat Shopee. Harga dia RM10 ke RM15. So jangan tertipu kepada mereka yang menjual lebih daripada harga ceiling RM15 sekotak. Dalam sekotak tu ada 30 biji. So boleh dapatkan kat Shopee. Superfood ni macam saya cakap tadi, boleh ZAS dapatkan daripada kita punya daripada kita. Sekarang ni kita tengah ada promosi
untuk mereka dapatkan 3 botol superfood, kita akan bagi access dalam kita punya e-store. But anyway, put that aside dulu. Buat senaman-senaman yang saya cakap tadi tu, dia boleh bantu kita punya dia akan bantukan kita kurangkan rasa sakit lutut, insyaAllah. Alright, saya rasa itu je daripada saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.